Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kat sini Mama Z nak sambung soalan nombor 7D. Okey. So soalan kita untuk 7D, X bertabur secara normal, nilai min kita 45 dan nilai standard deviation kita 9, tapi kat sini kita kena tulis nilai variance, sebab itu kita kena buat 9 kuasa 2. Okey, untuk soalan D, dia kata markah lulus 55. Estimate the number of student who pass the test. Maksudnya, markah lulus 55, jadi probability at lebih besar sama dengan 55. Ini markah lulus. Jadi nak tahu bilangan pelajar lulus lebih besar sama dengan 55. Jadi yang pertama, kita kena tukar dahulu huruf X tu menjadi Z. Probability Z. So dia akan jadi kat situ 55. Kita tolak dulu dengan nilai min kita 45 per dengan nilai standard deviation kita 9. Okey, so kita tengok 55 tolak 45 bahagi dengan 9. So, Medan dapat 1.11 lah sini. Probability Z lebih besar sama dengan 1.11 sebab kita nak baca buku statistik kita. Okey, so kita nak tulis nilai tu sekarang. Okey, nilai tu sekarang ialah 1.11. Okey, so kat sinilah. Kat sini nilai tu. So, bila kita baca nilai tu semua, nilai ni dalam buku statistik ni, kita buka buku statistik sekejap. Sekejap, Mama Z cari buku statistik. Okey, kita nak cari table kita. Okey, sekejap. Okey, table ni kita nak cari nilai 1.11. So, nilai kat sini 1.1 sini. 1.11 yang kedua. So, kita dapat 0.1335. Okay, Mama Z dapat 0. Bacaan dia tu ialah probability Z lebih besar sama dengan 1.11 tu Mama Z dapat 0.1335 bacaan buku statistik tadi. 1335. Okey, kemudian tu nilai probability. Tetapi soalan tanya kita nak estimate bilangan pelajar. Bilangan pelajar yang lulus. Okey. So kalau kita tengok, kita belajar kebarangkalian. Kebarangkalian A bersamaan dengan bilangan A bahagi dengan bilangan sampel. Jadi kebarangkalian kita sekarang ialah 0.1335 dan kita nak cari bilangan sampel sekarang. Bilangan A sekarang, dan sampel kita soalan bagi tahu bahawa kita ada 1000 orang pelajar. So kat sini akan jadi 1000. Okey, jadi bilangan A itu adalah 0.1335 darab 1000. Mama Z dapat 133.5 pelajar. Macam mana pula pelajar ni ada dalam bentuk perpuluhan. Okey, so kita tengok analogi kita pada kulit siput tadi. Okey, tadi kita buat gambaran kulit siput tadi. Okey, kat sini nilai min dia tu tadi daripada soalan ni nilai min dia 45
Dan kat sini adalah kita dapat tadi 45, kan sini 55 kan. Itu soalan dia. Cuma sekarang ni Mama Z nak bagi tahu bahawa bilangan pelajar yang duduk dalam ni sekarang ni adalah 133.5. Okey, kalau Mama Z bundar dia jadi 134, keluasannya akan jadi sebelah sini. Okey, keluasannya akan jadi sebelah sini. Jadi secara logiknya bilangan pelajar hanyalah 133 orang sahaja. Dia bukannya jadi 134, dia jadi 135. Okey, dalam kawasan berlorek yang berwarna kuning sekarang ni, okey, ada 133 pelajar sahaja. Kalau kita bundar jadi 134, ia memberikan kesan seperti pelajar iaitu berada di sini. Semasa dia berada di kawasan biru, dia belum lagi lulus. Okey, itu soalan D. Okey, kemudian sementara tu Mama Z copy paste dulu yang ini sekejap. Okey, baca dahulu soalan E. Okey, seterusnya Mama Z nak bincang soalan terakhir nombor 7E. Okey. 7E ni dia macam terbalik sedikit dengan 7D. Tapi kita kena bawa pelajar berbincang soalan-soalan macam ni lah. Okey. Okey, so sekarang dia kata 70% pelajar lulus. Dia suruh cari markah minimum untuk lulus. Dia nak jawapan kita dalam bentuk integer yang terdekat. Okey, so untuk soalan nombor 7E ni, yang pertama Mama ajak awak berfikir, kita ada normal curve dan kat sini tengah-tengah. Dan sekarang ni Mama Z bagi dua kawasan lah, kawasan warna pink dengan kawasan berwarna biru. Okay, kawasan warna pink, kawasan warna hijau. Okey, so dia kata lulus 70%. Jadi, adakah markah lulus berada dekat pink ataupun markah lulus berada pada hijau? Okey, contohnya kalau pada hijau, maksudnya lulus mesti ke kanan. Okey, logik tak keluasan iaitu 0.7. Ataupun kalau Mama Z ambil yang warna pink, logik tak kawasan kuning ni keluasannya 70%. Mana yang logik? Kuning yang ini ataupun yang tadi? So, sudah tentulah kawasan kuning ni, okay, oleh kerana dia telah melanggar tiang tengah kosong tu, okay, dia dah langgar tiang tengah kosong ni, maka yang kawasan pink itu, okay, garisan pink itu adalah petanda kedudukan markah untuk lulus. Jadi hijau ni Mama Z padam. Okay, yang warna kuning itu adalah lulus. Kemudian kawasan yang berwarna biru ini sekarang adalah pelajar-pelajar yang gagal. Dan kita dapati kawasan kuning lebih besar berbanding kawasan biru. Itu menunjukkan bahawa keluasan warna kuning ini ialah 70%, manakala keluasan warna biru ini merupakan 30%. Itu untuk menjawab soalan 70% student lulus ujian.
Jadi sekarang kita nak cari apakah nilai di sini. Contohnya Mama Z buat kat sini nilainya adalah nilai R. Kita nak cari apakah sebenarnya nilai R. Okey, dan kita kena bagi jawapan tu dalam bentuk integer. Okey, jadi dalam buku statistik, nilai kita yang paling besar pun adalah 0.5. Jadi agak sukar untuk kita menerangkan kawasan yang warna kuning. Kerana kawasan warna kuning tu nilainya ialah 70% ataupun 0.7. Jadi Mama Z boleh consider kawasan biru, iaitu keluasan kawasan biru ni ialah probability X. Kalau Mama Z pindahkan ke sini, okay, yang ini kalau kita reflect, dia sama keluasannya di sebelah sini. Kalau kita reflect dia, kat sini keluasan sama dengan yang biru sana. Jadi Mama Z boleh buat X lebih besar dari, katakan di sini kita guna huruf N, dari N. Dan kita dah tahu dah keluasan yang biru tu 0.3. Yang warna hijau kat sana pun dah jadi 0.3. Sebab saya tak ada guna warna kuning. Warna kuning kosong tu tak ada dalam buku statistik. Okey, macam biasa, kita akan tukar X ni menjadi Z. Iaitu nilai N tolak dengan min kita 45 perkan dengan nilai standard deviation kita 9 dan nilai di sini ialah 0.3. Okey, so Mama Z bagi tahu sekarang ni, walaupun kita nak mencari nilai R, okey, sebenarnya Mama Z nak mencari nilai R, tetapi untuk proses melihat buku statistik, Mama Z beralih mencari dulu nilai N di sini. Okey, nilai N di situ. Dan bila kita baca buku statistik, okey, so kita ada sekarang kat sini N tolak 45 per dengan 9. Okey, dan Mama Z sebenarnya nak cari nilai R. Nilai R itu berada di kawasan negatif. Mama Z tulis negatif dulu. Kemudian 0.3 tu Mama Z kena rujuk table. Sekejap kita cari table kita. Okey, table kita. Okey, so saya nak cari nilai 0.3. Okey, 0.3 tu kalau kita tengok dia berada di sini 0.3. Ni 0.3. Bacaan kita ialah 0.5244. Jadi dekat sini, okey, negatif saya dah letak kerana sebenarnya kita pinjam je kawasan hijau. Kita sebenarnya kawasan warna biru dan dia berada sebelah sana. Kita letak negatif. Nilai bacaannya ialah 0.5244. Okey, 5244. 5244. Okey, so untuk yang bertanya nanti, mesti yang tanya ni negatif dari mana? Negatif ni sebab nilai yang kita nak cari ni duduk sebelah negatif sana. Kan, kita tahu belah sini kosong, jadi nilai negatif berada di sana, warna biru tu negatif, warna hijau tu positif. Okey, so Mama Z dah baca 0.3 dapat 0. Bacaan buku yang ini dapat ni bacaan buku statistik. Negatif tu kerana ruangan R tu berada sebelum nombor kosong. Jadi kita akan buat pengiraan matematik yang biasa. N tolak 45 sama dengan negatif 0.5244 darab dengan 9. So Mama Z dapat 4.47196. Okey, jadi nilai N kita ialah 45 tolak 4.7196. Okey, kita tengok dapat berapa. 45 tolak answer. So Mama Z dapat 40.28. Okey, 40.28. Okey, so sekarang ni Mama Z nak kena betulkan yang ini. Okey, so sekarang ni Mama Z dah dapat
nilai yang Mama Z nak cari sebab Mama Z dah buat negatif tadi. So, nilai yang ini Mama Z mula tukar dia menjadi huruf R. Okay, nilai di sini pun Mama Z dah tukar jadi R. Okay, dan kita akan dapat nilai R lah last sekali. Macam tu. Sebab Mama Z betulkan nilai tu dekat sini. Ni. Dekat sini negatif. Maksudnya Mama Z nak tengok nilai R tu sendiri. Jadi kalau Mama Z letak positif, Mama Z membaca nilai N. So nanti Mama Z tunjuk kalau nak baca nilai N macam mana. Kemudian apabila kita tengok, sebab dia nak dalam bentuk integer. Okay, so kat sini markah dia 45. Okay, macam mana tahu? Sebab nilai min dalam soalan tu 45. Jadi kat sini sekarang nilainya 40.28. Jadi apakah markah lulus dia? Okey. So pelajar ada dua pilihan. Adakah jawapannya 40 atau adakah jawapannya 41? Okey. Kalau awak memilih jawapannya 40, awak tengok kalau awak pilih 40, masa 40 tu sebenarnya belum lulus. Sebab markah border untuk lulus ialah 40.28. Jadi markah minimum untuk lulus adalah 41. Okay. So jawapan markah minimum ialah 41. So kat sini Mama Z buat 41. Mama Z bukannya guna konsep round off. Bukan. Mama Z guna konsep logik. Kalau kita berada di tengah-tengah ni, kawasan yang warna purple tu belum lulus. Jadi 40 tu berada dalam tu. Jadi markah yang pertama ialah yang berada sebelah kanan, integer pertamanya ialah 41. Iaitu Mama Z tunjuk kalau pelajar memilih nilai N semasa pengiraan. Memilih nilai R semasa pengiraan. Okey, macam mana kalau pelajar menggunakan nilai seterusnya? Okey, nilai seterusnya contohnya dia nak guna kat sini probability. Dia nak buat macam Mama Z buat tadi. Dia nak guna nilai N sama dengan 0.3. Dan Mama Z bagi tahu awal, keluasan yang biru dengan hijau tu sebenarnya sama. Jadi kalau Mama Z tukar yang ini jadi N tolak 45 per dengan 9. Bila Mama Z baca buku statistik, kat sini Mama pilih 0.5244. Cuma Mama Z nak bagi tahu nilai kat sini positif kerana N itu berada di sebelah kanan nombor 0. Itu beza dengan tadi Mama Z buat dekat-dekat. Jadi N tolak 45 sama dengan 4.7196. Positif lah. Jadi N kita akan jadi 45 tambah 4.7196 iaitu 49.72 lah. Kalau Mama Z boleh buat 49.72. Jadi kita boleh tengok kalau buat yang ini, lakaran yang ini, nilai tengah tadi 45. Okey, nilai kat sini 49.72 dan ada satu nilai kat sini kita nak cari. Kalau pilih jalan kerja yang kedua. Okey, nanti boleh pilih mana-mana. Okey. So, kita tahu yang ini, okey, jarak yang ini kita boleh kira. Ni, kita tengok jarak yang ini berapa. Sebab kita mendapat nilai yang hijau. Sedangkan nilai yang kita nak cari tu yang biru. Jadi kita cari jarak tu kat situ. Jadi kita kira 49.72 tolak 45. Okey, kita dapat berapa? Okey, macam 49.72 tolak 45. So, kita dapati jarak kat situ ialah 4.72.
Oleh kerana jarak ni sama, jadi kita boleh sambung. 45 tolak pula dengan 4.72. Kita akan dapat nilai tanda soal. So, tanda soal kita dapat sama dengan, so tadi dapat 45 tolak 4.72. So, kita akan dapat nilainya ialah 40.28. Sama cara, cuma bergantung kepada individu nak guna yang mana satu, sebab sebenarnya keluasan sini kalau awak nak buat tanda sama dengan kat sini, kalau ikutkan kat sini kena guna tanda less than lah kan. Kalau guna yang biru less than. Cuma bila kita kira tu, kita cuma less than tu kita nak menunjukkan keluasannya berada belah kiri, lebih besar tu berada sebelah kanan. Yang ini kalau tengok kawasan yang Mama bincang kat sini, kawasan belah biru. Sebab itu tanda kecil. Kemudian yang di sana tu sebenarnya kawasan yang berada di sebelah kanan. So dia memberikan kesan kat sini, sini positif. Dan kat sini akan memberi kesan negatif. Okay? So Mama Z buat dua-dua cara lah. Jawapan dapat, cuma pelajar nak yang mana satu tu bergantung kepada individu. Okay, selesai rakaman kita.